Selamat datang saudara-saudari. Mari kita dengar Matius babak 26. Muslihat terhadap Yesus. Setelah Yesus mengajarkan semua perkara itu, dia berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Kamu tahu bahawa 2 hari lagi perayaan Paskah akan dirayakan dan anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Kemudian para ketua imam dan pemimpin masyarakat Yahudi berkumpul di istana Imam Agung Kayafas. Mereka berkomplot untuk menangkap Yesus dengan diam-diam dan membunuh dia. Mereka berkata, "Kita tidak boleh melakukannya pada masa perayaan kerana nanti rakyat merusuh." Yesus dituangi minyak wangi di Betania. Ayat 6. Yesus di Betania, di rumah Simon yang dahulu berpenyakit kulit yang mengerikan. Yesus sedang makan apabila seorang wanita datang kepadanya. Dia membawa sebotol mama berisi minyak wangi yang mahal. Dia menuang minyak wangi itu ke atas kepala Yesus. Pengikut-pengikut Yesus nampak apa yang berlaku, lalu naik marah. Mereka bertanya, "Mengapa minyak wangi itu dibazirkan? Minyak itu boleh dijual dengan harga yang tinggi dan wangnya boleh diberikan kepada orang miskin." Yesus mengetahui apa yang dikatakan mereka. Lalu dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu menyusahkan wanita ini? Apa yang telah dilakukan untuk aku itu baik dan terpuji. Orang miskin sentiasa ada di kalangan kamu, tetapi aku tidak selamanya bersama-sama kamu. Wanita ini menuangi aku dengan minyak wangi dan dengan perbuatan itu, dia mempersiapkan tubuh aku bagi penguburan aku." Ingatlah, di seluruh dunia, di mana sahaja berita baik dikabarkan, perbuatan wanita ini akan diceritakan untuk menyenang dia. Yudas bersetuju mengkhianati Yesus. Ayat 14. Kemudian, seorang daripada 12 orang pengikut Yesus yang bernama Yudas Iskariot pergi kepada para ketua imam. Dia berkata, "Apakah yang akan kamu berikan kepada aku jika aku menyerahkan Yesus kepada kamu?" Mereka mengira 30 keping wang perak lalu menyerahkan wang itu kepadanya. Sejak itu, Yudas mencari peluang baik untuk mengkhianati Yesus. Yesus makan jamuan Paskah dengan pengikut-pengikutnya. Ayat 17. Pada hari pertama perayaan roti tidak beragi, pengikut-pengikut Yesus datang kepadanya dan bertanya, "Di manakah guru ingin kami sediakan jamuan Paskah untuk guru?" Yesus menjawab, "Pergilah berjumpa dengan seorang di bandar." Katanya kepadanya, "Guru berkata, saatnya sudah hampir tiba. Dia hendak merayakan Paskah di rumahmu bersama dengan pengikut-pengikutnya." Pengikut-pengikutnya melakukan suruhan Yesus dan menyiapkan jamuan Paskah itu. Apabila malam tiba, Yesus dan 12 orang pengikutnya mula makan. Sementara mereka makan, Yesus berkata, "Ketahuilah, seorang daripada kamu akan mengkhianati aku." Pengikut-pengikutnya sangat sedih. Seorang demi seorang mula bertanya kepada Yesus, "Tentu bukan aku yang Tuhan maksudkan?"
Yesus menjawab, orang yang ikut mencelup roti ke dalam mangkuk dengan aku, dialah yang akan mengkhianati aku. Memang anak manusia akan mati seperti yang tertulis di dalam Alkitab, tetapi alangkah malangnya orang yang mengkhianati anak manusia. Lebih baik jika orang itu tidak pernah dilahirkan. Lalu Yudas, pengkhianat itu berkata, tentu bukan saya yang guru maksudkan. Yesus menjawab, demikianlah katamu. Perjamuan Tuhan, ayat 26. Sementara mereka makan, Yesus mengambil roti dan mengucap syukur, lalu membahagikan roti itu. Kemudian dia memberikan roti itu kepada pengikut-pengikutnya sambil berkata, ambillah roti ini dan makanlah. Ini tubuh aku. Kemudian dia mengambil sebuah cawan berisi wain. Dia mengucap syukur kepada Allah, lalu memberikan cawan itu kepada pengikut-pengikutnya sambil berkata, minumlah kamu semua. Inilah darah aku yang mengesahkan perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan umatnya. Darah aku yang dicurahkan bagi banyak orang supaya dosa mereka diampunkan. Percayalah, aku tidak akan minum wain ini lagi sehingga hari itu apabila aku minum wain baru bersama-sama kamu di dunia baru Bapa aku. Setelah mereka menyanyikan sebuah nyanyian pujian, mereka pergi ke Bukit Zaitun. Nubuat bahawa Petrus akan menyangkal Yesus. Ayat 31. Kemudian Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, pada malam ini juga kamu semua akan lari meninggalkan aku, kerana di dalam Alkitab tertulis, Allah akan membunuh gembala itu. Lalu kawanan dombanya akan tercerai-berai. Tetapi setelah aku dibangkitkan semula, aku akan pergi ke Galilea terlebih dahulu daripada kamu. Petrus berkata kepada Yesus, meskipun semua yang lain meninggalkan guru, saya tidak akan berbuat demikian. Yesus berkata kepadanya, ingatlah, sebelum ayam jantan berkokok malam ini, 3 kali engkau akan berkata engkau tidak mengenal aku. Petrus menjawab, tidak sekali-sekali saya akan berkata saya tidak mengenal guru, meskipun saya terpaksa mati bersama-sama guru. Semua pengikut-pengikut lain pun berkata sedemikian. Yesus berdoa di Getsemani. Ayat 36. Kemudian Yesus dan pengikut-pengikutnya pergi ke satu tempat bernama Getsemani. Dia berkata kepada mereka, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Yesus mengajak Petrus dan kedua-dua orang anak Zebedis pergi bersama dengannya. Dia sangat sedih dan gelisah. Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, hati aku sedih sekali sehingga aku hendak mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjagalah dengan aku. Yesus pergi lebih jauh sedikit lalu meniarap di tanah dan berdoa. Ya Bapa, jika boleh, jauhlah cawan penderitaan ini daripada aku. Tetapi janganlah turut kehendak aku, melainkan kehendak Bapa juga. Kemudian Yesus kembali kepada ketiga-tiga orang pengikutnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dia berkata kepada Petrus,
Tidak dapatkah kamu bertiga berjaga dengan aku selama 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak mengalami cobaan. Memang kamu ingin melakukan apa yang benar, tetapi kamu tidak sanggup kerana tabiat manusia lemah. Sekali lagi Yesus pergi dan berdoa. Ya Bapa, jika cawan penderitaan ini tidak dapat dijauhkan daripada aku, tetapi harus aku minum, biarlah kehendak Bapa berlaku. Kemudian Yesus kembali kepada pengikut-pengikutnya dan dia mendapati mereka masih tidur kerana mengantuk. Sekali lagi Yesus meninggalkan mereka, lalu pergi dan berdoa dengan kata-kata yang sama untuk kali ketiga. Lalu Yesus kembali kepada pengikut-pengikutnya dan berkata, "Masihkah kamu tidur dan berehat? Lihatlah, saatnya sudah tiba bagi Anak Manusia diserahkan ke dalam kekuasaan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Lihatlah orang yang mengkhianati aku sudah datang." Yesus ditangkap. Ayat 47. Yesus masih berkata-kata apabila Yudas, seorang daripada 12 orang pengikutnya, tiba. Bersama dengan dia datang juga sekumpulan orang yang membawa pedang dan belatan. Mereka disuruh oleh para ketua imam dan pemimpin masyarakat Yahudi. Pengkhianat itu telah menentukan suatu tanda bagi mereka. Dia berkata, "Orang yang saya cium, itulah dia. Tangkaplah dia." Apabila Yudas tiba, dia segera menghampiri Yesus dan berkata, "Salam sejahtera, Guru." Lalu mencium Yesus. Yesus menjawab, "Cepatlah kawan." Kemudian, orang yang datang bersama-sama Yudas mendekati Yesus dan menangkapnya serta memegang dia dengan kuat. Salah seorang pengikut di situ yang bersama-sama Yesus menghunus pedangnya, lalu memukul hamba imam agung dan mengirit telinganya. Yesus berkata kepada pengikut itu, "Sarungkanlah pedangmu kembali, kerana semua orang yang menggunakan pedang akan terbunuh dengan pedang. Tidakkah kamu tahu bahawa aku boleh meminta Bapa aku menolong aku, dan dengan segera Bapa aku dapat mengirim malaikat yang lebih daripada 12 pasukan. Tetapi aku tidak akan meminta Bapa aku menolong aku. Jika aku berbuat demikian, bagaimana nubuat di dalam Alkitab yang menyatakan bahawa perkara ini harus berlaku dapat terjadi?" Lalu Yesus berkata kepada semua orang itu, "Perlukah kamu datang dengan pedang dan belatan untuk menangkap aku, seolah-olah aku ini penjahat? Setiap hari aku mengajar di rumah Tuhan, tetapi kamu tidak menangkap aku. Tetapi segala perkara ini berlaku supaya apa yang ditulis oleh para nabi di dalam Alkitab terjadi." Kemudian semua pengikut Yesus lari meninggalkan dia. Yesus di hadapan majlis agama. Ayat 57. Kumpulan orang yang menangkap Yesus membawa dia ke rumah Imam Agung Kayafas. Di situ guru Taurat dan pemimpin masyarakat Yahudi telah berkumpul. Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai ke halaman rumah Imam Agung itu. Petrus masuk ke dalam halaman itu dan duduk bersama dengan pengawal untuk mengetahui apa yang akan berlaku. Ketua-ketua imam dan anggota lain daripada majlis agama berusaha untuk mencari bukti-bukti palsu
bagi mendakwa Yesus, supaya mereka boleh menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Tetapi mereka tidak mendapat satu bukti pun, walaupun banyak yang memberi kesaksian palsu terhadap Yesus. Akhirnya, dua orang tampil ke hadapan dan berkata, "Orang ini berkata, aku akan merobohkan rumah Tuhan dan dalam 3 hari aku dapat membinanya semula." Lalu, Imam Agung berdiri dan bertanya kepada Yesus, "Tidakkah kamu mau menjawab tuduhan yang ditunjukkan kepada kamu?" Tetapi Yesus diam sahaja. Sekali lagi, Imam Agung berkata kepadanya, "Demi nama Allah yang hidup, beritahu kami, adakah kamu penyelamat yang diutus oleh Allah, iaitu Anak Allah?" Yesus menjawab, "Demikianlah katamu. Tetapi aku berkata kepada kamu semua, tidak lama lagi kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, serta datang di atas awan." Lalu Imam Agung mengoyakkan jubahnya dan berkata, "Dia mengkufuri Allah. Kita tidak memerlukan saksi lagi. Kamu telah mendengar dia mengkufuri Allah. Apakah keputusan kamu?" Mereka menjawab, "Dia bersalah dan mesti dihukum mati. Dia bersalah dan mesti dihukum mati." Mereka meludahi muka Yesus dan memukul dia. Beberapa orang yang menampar Yesus berkata, "Hai penyelamat yang diutus oleh Allah, tekalah siapa yang memukul kamu." Petrus menyangkal Yesus. Ayat 69. Petrus sedang duduk di luar, di halaman, apabila seorang hamba perempuan Imam Agung datang dan berkata kepadanya, "Kamu juga bersama Yesus orang Galilea itu." Tetapi Petrus menafikan hal itu di hadapan mereka semua. Dia berkata, "Aku tidak tahu akan maksudmu." Lalu dia pergi ke pintu halaman. Seorang hamba perempuan lain nampak Petrus dan berkata kepada semua orang di situ, "Orang ini juga bersama-sama Yesus dari Nazaret." Sekali lagi, Petrus menafikan hal itu dan menjawab, "Aku bersumpah, aku tidak kenal akan orang itu." Tidak lama kemudian, orang yang berdiri di situ datang kepada Petrus dan mereka berkata, "Tentu kamu salah seorang pengikut Yesus. Lohatmu membuktikannya." Lalu Petrus bersumpah, "Biarlah Allah menghukum aku jika aku berdusta. Aku tidak kenal akan orang itu." Pada saat itu juga, ayam berkokok. Maka Petrus teringat bahawa Yesus sudah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Petrus keluar dan menangis tersedu-sedu. Ini adalah dalam Matius bab 26. Kejadian-kejadian sebelum Yesus disalib. Sekian, terima kasih. Shalom.